Dalam dunia hari ini, ekonomi bukan lagi sekadar urusan jual beli. Ia telah menjadi senjata. Senjata yang halus, tetapi sangat berkuasa. Ia bukan sekadar alat pembangunan, tetapi juga alat penguasaan. Dengan ekonomi, manusia boleh diangkat, dan manusia juga boleh dijatuhkan. Namun, di sebalik semua itu, ada satu konsep yang telah lama ditutup, disembunyikan daripada kefahaman umat, yaitu wasatiyah dalam ekonomi Islam. Islam tidak menolak kekayaan. Islam juga tidak menghalang kemajuan. Namun, Islam tidak membiarkan manusia melampau. Islam membawa satu keseimbangan, satu jalan pertengahan yang adil dan seimbang. Itulah wasatiyah, pertengahan antara dua ekstrem. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang pertengahan. Surah Al-Baqarah 143. Inilah asas kepada ekonomi Islam. Bukan terlalu bebas, dan bukan pula terlalu terkongkong. Dunia hari ini terperangkap dalam dua ekstrem. Di satu sisi, kapitalisme, satu sistem yang membebaskan manusia tanpa batas, sehingga yang kuat menindas yang lemah. Kekayaan terkumpul pada segelintir, sedangkan majoriti terus bergelut. Di sisi yang lain, sosialisme, satu sistem yang mengongkong manusia sehingga mematikan inisiatif dan kebebasan. Segala-galanya dikawal hingga manusia hilang daya dan potensi. Akhirnya, kedua-duanya gagal membawa keadilan yang sebenar. Karena keadilan tidak boleh lahir daripada ekstrem. Islam datang dengan jalan pertengahan, membawa satu sistem yang adil dan seimbang. Ia mengiktiraf hak individu untuk memiliki harta, dan dalam masa yang sama menjaga hak masyarakat, tidak menindas, dan tidak pula membiarkan penindasan berlaku. Inilah ekonomi Islam, ekonomi yang berteraskan iman dan akhlak, bukan semata-mata mengejar keuntungan, tetapi membina keadilan. Namun, hari ini, konsep ini telah ditutup dan dipinggirkan. Ekonomi tidak lagi sekadar sistem. Ia telah berubah menjadi senjata, digunakan untuk menekan dan menguasai sekatan ekonomi, manipulasi pasaran, kawalan media, dan persepsi. Semua ini dirancang dengan halus, bukan untuk membebaskan manusia, tetapi untuk menguasai mereka. Dan dalam senyap, umat menjadi mangsa. Rasulullah telah memberi amaran, apabila kamu berjual beli dengan helah riba, kamu sibuk dengan ternakan dan pertanian, dan kamu meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan ke atas kamu kehinaan yang tidak akan diangkat, sehingga kamu kembali kepada agama kamu. Riwayat Abu Daud. Ini bukan sekadar peringatan ibadah, tetapi satu amaran tentang kerusakan sistem ekonomi umat. Apabila ekonomi rusak, marwah umat turut jatuh. Apabila wasatiyah ditinggalkan, jurang antara kaya dan miskin semakin melebar. Yang kaya terus mengumpul, yang lemah terus terpinggir. Ekonomi dikuasai pihak luar. Keputusan dibuat bukan lagi di tangan umat. Umat menjadi lemah dan bergantung kepada sistem yang tidak berpihak kepada mereka. Ini bukan takdir,
Tetapi akibat meninggalkan sistem Allah, apabila panduan ditinggalkan, kehinaan mengambil tempatnya. Jalan keluar hanya satu, kembali kepada ekonomi Islam yang sebenar, satu sistem yang menghidupkan keadilan dan memelihara manusia. Zakat sebagai pengagihan kekayaan, larangan riba yang membebaskan daripada penindasan, perniagaan yang beretika, berteraskan iman dan amanah, dan kepimpinan yang jujur serta bertanggung jawab. Inilah jalan kebangkitan. Inilah wasatiyah yang sebenar. Wasatiyah bukan sekadar teori. Wasatiyah adalah jalan penyelamat. Persoalannya, adakah kita mau terus hidup dalam sistem yang menindas, atau kembali kepada sistem yang diridai Allah? Pilihan itu di tangan kita, dan masa tidak menunggu.